air. 3. Letak kenderaan di kawasan tidak dinaiki air. 4. Pastikan bekalan ubat mencukupi sekiranya anda merupakan pesakit kronik. 5. Pastikan saluran peparitan tidak tersekat di sekitar rumah. 6. Kenal pasti lokasi pusat pemindahan sementara. 7. Simpan bekalan air bersih yang mencukupi. 8. Sediakan keperluan asas seperti susu anak, lampu suluh, beg pakaian dan peralatan lain sebelum berpindah. Ikut nasihat dan arahan pihak berkuasa untuk keselamatan semua. Bernama Radio untuk anda. Bernama Radio untuk anda. Spectrum Pagi Bernama Radio. Assalamualaikum, selamat pagi, salam keluarga Malaysia. Bersama-sama dengan kami berdua di sini, saya Natasha Aimi dan saya Ziana Siti. Bermasnya untuk kita bawakan kepada anda semua Jendela Fikir, okey. Dan hari ini kita bawakan Encik Wafi Azian yang merupakan pakar analisis teknikal keuangan dan Encik Ahmad Farizul Babu, seorang remiser di RHB Investment Bank. Dan seperti kita sedia maklum ya, minat pelabur runcit dalam bidang pelaburan semakin lama semakin meningkat, Tasha. Betul. Sebagai contohnya, sehingga 14 Ogos 2022, 9.98 bilion saham didagangkan, naik 4 kali ganda berbanding 2019. Ya, jadi kita alu-alukan dulu ya tetamu kita waktu ini, Encik Wafi Azian dan juga Encik Ahmad Farizul Babu. Terima kasih kerana bersama dengan kami sama-sama di Bernama Radio pada waktu ini. Dan anda boleh juga saksikan secara langsung di Facebook Bernama Radio program Jendela Fikir waktu ini. Baik, pertama sekali kita nak bertanyakan kan tentang apa yang dimaksudkan dengan pelabur runcit dan kenapa minat pelabur runcit dilihat semakin meningkat ketika ini. Kita tanyakan kepada Encik Farizul lah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, seperti mana yang kita tahu, pada zaman berlakunya COVID-19, COVID-19, PKP telah diperkenalkan dan pada ketika itu ramai yang terkesan akibat tidak dapat keluar daripada rumah. Okey, dia ada 3 kategori yang kita dapat kenal pastilah. Yang pertamanya, orang yang hilang pendapatan, hilang punca pendapatan sebab hilang pekerjaan. Mereka mula mencari-cari peluang-peluang yang baru yang ada. Okey, yang kedua adalah orang yang dikurangkan tempoh perkhidmatannya ke, gajinya dikurangkan. Mereka juga mencari peluang-peluang yang baru yang boleh menjadi pendapatan untuk menampung kos sara hidup mereka lah. Okey, yang ketiga, orang yang tidak terjejas. Mereka ni tak terjejas tetapi mereka mempunyai masa. Dengan masa ni mereka rasa macam baik mereka habiskan masa ni dengan mempelajari skill-skill baru, equip diri mereka untuk preparation apa yang akan berlaku pada masa akan datang, kita tak tahu. Mungkin the next pandemic atau pandemik itu semakin panjang dan sebagainya kan. Itu antara kategorinya. Dekat sini ramai dah sedar. Okey, bila ada pandemik berlaku, ada satu-satu event yang besar lah yang efek kepada semua, mereka sedar bahawa kerja yang mereka ada tidak menjamin. Yang maknanya mereka boleh bertahan sampai ke peringkat umur bersara, orang cakap kan, sebab atau anything can happen. Cukup, betul, atau mungkin tak cukup dan sebagainya. So mungkin perlu ada tambahan kan kat situ kan. So bila berlakunya PKP ni, ramai yang menghabiskan masa dekat atas talian. Betul. Mereka banyak habis kat depan PC, dekat depan laptop ke, mobile ke semua. So bila tengok news feed, sosial media semua pada masa PKP ni, kalau kita tengok banyak news pasal pasaran saham Bursa Malaysia, sektor healthcare ataupun sektor penjagaan kesihatan, kecantikan pula. Kesihatan. Cantik tu dia. Kesihatan ni naik dengan mendadak. Sebab apa? Sebab effect of the pandemic sendirilah. So bila naik, so pelabur-pelabur runcit ni dia mula nampak ada peluang sebenarnya bahawasanya saham ni boleh naik dengan banyak sebab ada peluang. Walaupun orang kata bila ada satu-satu
macam pandemik kan, Ya. kita rasa tak baik untuk kita dan semua, tetapi sebenarnya ada peluang yang kita boleh buat untuk jana pendapatan. Dan bila dia cari-cari lagi, dia tengok macam syarikat penerbangan ke ataupun pelancongan, masa tu tengah jatuh banyak sebab orang tak boleh keluar melancong dan sebagainya kan. So mereka nampak ini peluang untuk beli pada harga yang murah, pada harga yang diskaun. Jadi pada masa ni mereka dah mula nampak peluang-peluang ni. Kalau saya cakap kan, sebelum-sebelum ni pelabur-pelabur runcit ni mereka skeptikal sikit. Dia orang ingat bila nak melabur sesuatu ni macam saham di Bursa Malaysia semua memerlukan modal yang banyak, macam puluh ribu, ratus ribu, juta. Tapi tak, sebenarnya dengan beberapa ribu saja pun anda boleh bermula untuk menjanakan peluang dan pendapatan tu. So pasaran modal Malaysia ni besar. Salah satunya di Bursa Malaysia, kita ada saham dan sebagainya. Kita boleh kembangkan wang dan aset kita yang ada. Baik, Cik Farizul. Sekali lagi tadi, pelabur runcit ni tadi kategori dia siapakah orang-orangnya? Orang ramai seperti kita. Kita cakap pelabur runcit ni retailer, keperluan. Kata rakyat Mahan ni semua samalah. Tu runcit lah semua tu. Sebab dia bukan institution. Dia bukan ataupun apa satu lagi orang kata, yalah institution yang macam kita ada beberapa badan-badan yang besar seperti PF, Corp dan sebagainya. Ini tak, ini terdiri daripada institution ataupun pelabur luar. Foreign punya pelabur lah. So kita terdiri daripada yang kita ramai-ramai ni runcit lah, pelabur biasa. Kita pelabur marhain tapi boleh melabur walaupun ada ilmu tentang pelaburan tu. Ilmu tak boleh lah, ilmu Jangan kena ada. Jangan Tasha. Kita risau. Memang bagus. Ni asal nak menjana pendapatan, okey, bagus. Tapi kita kena faham juga kena ada ruang dan peluang yang cuba diambil oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Scammer ni. Itu relate dengan kita punya topik hari ini. Kenapa kalau kata kita lihat ramai pelabur-pelabur runcit ni yang menjadi mangsa scammer. Itu yang kita risau kan. Dan topik kita bawakan pelabur runcit sasaran scammer. Jadi kita nak tanyakan soalan kepada Cik Wafi lah pula. Cik Wafi pula kan tentang pengembangan aset ini kan. Ada yang pada asalnya nak buat duit kan, nak buat side income dan sebagainya, atau mungkin jadi main income tadi macam Cik Farizul kata. Ada yang kehilangan pekerjaan kan pada pandemik atau PKP yang lalu. Tetapi akhirnya mereka ni terjebak dalam scam yang menyamar sebagai pelaburan. Jadi macam mana tu sebenarnya situasi dia, macam mana boleh jadi macam tu? Memang semuanya scammer ke ataupun ada juga yang betul? Silakan. Okey, ketika PKP ni kita nampak meningkatnya pelabur runcit dalam dan meningkatnya scammer juga dalam nak scam orang Betul. So sekarang ni scammer kita ni amat bijak, amat bijak. Mereka siap menyamar sebagai tokoh-tokoh pelaburan, tokoh ahli politik, tokoh agamawan dan artis, atlet semualah untuk meyakinkan mereka supaya masuk ke program mereka lah. Okey. Macam mana mereka buat? Mereka curi gambar, curi video. Dia edit dah, dia pandai. Dia edit video tu bagi nampak macam orang tu bercakap untuk dia. Padahal bukan bercakap untuk dia. Dia just copy and paste, lepas tu edit. Okay. So dia pun buat iklan di Facebook, media sosial dan iklan. Selepas tu orang pun betul kot, ada artis, ada guru-guru pelaburan. Okay. So, Yakinlah dia. So mereka pun hantar, lepas buat iklan dia suruh masuk dalam grup Telegram atau grup-grup media sosial. So lepas tu mereka pun ada tim. Dia cakap tim tu dia bagi testimonial, dia bagi orang tu testimonial. Oh, ini pelaburan ni bagus. Saya dapat 8,000, 20,000, 30,000 dalam masa sehari, which is macam saya tak logik lah. Dengan modal, dia kata dengan modal anda letak 400 dapat 80,000. 80,000 tak logik. So ada macam saya adalah antara mangsa-mangsa yang terkenal. Betul ya? Seronok kita dengar ni daripada mangsa ni. So bila dia menggunakan gambar saya, dia gunakan, dia create, dan saya tengok tu grup tu masuk tu sampai puluh ribu orang dalam grup tu. Tapi gunakan nama saya dan staff saya sendiri masukkan chat dengan orang yang scammer ni. Dia kata serius Wafi Azzian. So saya pun buat report. Banyak kali saya buat report, tapi contohnya lah dah penat nak buat report, tapi dia berkembang banyak-banyak. Macam mana boleh terjebak?
Ijma maksudnya? Yelah, menjadi mangsa penipuan tu. Scammer tu ambil gambar Encik Wafi Menggunakan dia menggunakan. Baik, lepas tu buat pula grup. Ya betul. Ramai pula tu beribu, puluh ribu lah. Dia buat grup. Okey, tapi masa tu macam mana Cik Wafi dapat tahu yang Cik Wafi menjadi mangsa scammer ni? Yang mangsa tu kadang-kadang kawan-kawan, kadang-kadang student-student bagi tahu. Dia kata, ini betul ke? Padahal saya tak pernah menjanjikan dia orang untung 80,000. Maksud dia menjanjikan skim pelaburan. Tak masuk akal lah. Kami tak ambil duit orang. Kami tak ada ambil dia orang, kami hanya mengajar. Tu tapi ramai yang orang panggil tanya, dah ambil duit orang ke? Dia tanya, apa pelik pula. Terkejut kita kan? Kita terkejut pula. Sebabkan orang lain mungkin yang mengenali Cik Wafi, sebabkan Cik Wafi kan remiser kan dekat RHB. Bukan remiser. Saya remiser is Farizul. Pakar analisis teknikal. Pakar analisis teknikal kewangan. Jadi orang ingat macam, ni power lah, ni memang betul lah. Kan dia Cik Wafi yang create kan dia group ni untuk ajar tentang pelaburan. Tapi sebaliknya jadi kita kena berhati-hati lah. Kita kena berhati-hati kan. Kalau nampak muka Cik Wafi, kita kena beritahu betul Cik Wafi betul ke? Kena dapatkan pengesahan dulu. Betul. Jangan terus percaya. Okey. Dan pengesahan dia senang cerita. Kita apa yang kita boleh buat adalah first thing, jangan percaya kalau dia minta duit. Kita tak minta duit. Kita hanya belajar ilmu je. Sebab duit kita yang pegang, kita nak melabur, kita sendiri yang melabur, bukan suruh orang melaburkan. Kita sendiri yang buat kita buat. Jangan bagi orang. Terus ke direct source dia. Maknanya kalau melalui investment bank lah. Macam tu. Okey, baik. Okey, satu lagi perkara paling penting juga ni. Katakanlah saya dah jadi mangsa, saya tertipu. Okey. Kita dah masukkan duit ke dalam akaun scammer tu. Tak kemudah sebenarnya nak kesan dan juga nak tangkap scammer tu, tapi macam susah aja, Cik Wafi. Okey. Sebenarnya macam saya cakap, scammer ni amat bijaksana. Dan dia tidak mudah ditangkap sebab saya pernah pergi ke balai polis dan report. Saya cakap dia masuk duit ke akaun orang. Orang tu dia kata, dan kita tahulah tangkap orang. Tak boleh cik. Sebenarnya dia orang ni kena keldaikan akaun ni. Scammer kan scammer tak bodoh macam tu cik. Kalau ambil masuk duit tu kita tangkap, lepas tu bukan scammer ni mungkin dia bayar dekat orang-orang, contoh orang-orang yang tak tahu. Kadang-kadang orang yang tua dia kena tipu, nanti bulan-bulan saya bagi duit. Macam dia pancing macam tu pancing macam tu, lepas tu masuk, lepas tu dan ada student saya sendiri yang ayah dia kena scam. Dia ambil kad ayah dia, bank kad ayah dia, lepas tu dia dia bagi nombor akaun ke orang-orang ni, orang-orang lain masuk kat duit dalam tu, dia keluar duit, lepas tu yang kena ayah dia, bukan scammer tu. Sebab ayah dia pun tak tahu siapa scammer tu kan. Macam tu lah dia punya, kesian lah orang cakap. Dia senang cakap scammer ni bijak lah. Bukan mudah dikesan sebegitu saja. Okey, baik. Dan macam mana? Katakan kalau kita dah jadi mangsa scammer ni, kita tahu kalau kita jadi mangsa ni bila dia dah ambil duit kita call tak dapat kan, kita tanya dia tak jawab, lepas tu call terus talian telah ditamatkan. Masa tu baru tersedar diri, tertipu. Jadi macam mana cara untuk elakkan diri kalau kita tengok kalau nak masuk grup contohnya. Saya tengok sebab kan kita tengok sekarang banyak kan kalau keluar di laman media sosial, Instagram dan sebagainya, Telegram, kita tak tahu nama kita di-invite masuk dalam grup tu. Betul. Jadi tak tahu betul ke tak betul. Macam ni betul ke? Memanglah hari-hari dia share transaction dan sebagainya kan. Jadi macam mana nak elakkan diri tu Cik Wafi? Okey, kalau dalam bidang pelaburan, first thing menurut Suruhanjaya Sekutu Malaysia, kita tidak dibenarkan sesiapa ambil duit orang. Maksud dia kita boleh belajar, tapi pelaburan tu kita belabur sendiri. Baik. Maksud dia kalau nak yang ambil duit orang tu, contoh institusi yang berlesen yang diiktiraf oleh Suruhanjaya Sekutu Malaysia, itu boleh. Tapi kalau orang-orang marahan, macam contoh dia bagi akaun bukan akaun bank, masuk duit dalam akaun personal, tu tak boleh lah, itu tak logik. So kita kena tahu bila cakap kita ada buat skim pelaburan ni menawarkan sekian, contoh 800 kita untung dalam 10,000, kita invest 800 terus 10,000, situ nampak tak logiknya. Bila cakap pelaburan, dia ada risiko. Jangan ingat pelaburan tak ada risiko, kita ada risiko kehilangan semua duit. So tak ada yang kalau dia berjanjikan straight untung, sebenarnya macam menipu lah. Apa-apa pelaburan kita kena ingat ada risiko. Dan apa-apa pelaburan tak boleh menjanjikan keuntungan yang Islam pun kita tak boleh menjanjikan keuntungan yang fake atau keuntungan, dan automatically kita tahu itu haram lah. Itu yang kita orang kena faham. Dan kita jangan sekali-kali hantar contoh, bagi macam orang cakap ini barang ni harga dia
RM9 je. RM9 anda akan dapat ni dan anda bagi nombor dan anda punya personal detail. Ya. Contoh nama, email lah. Selepas tu nombor-nombor ni boleh digunakan oleh para scammer untuk scammer anda. Lepas tu anda dah ke scam, dia bagi pula nombor tu ke kawan-kawan scammer dia, scam anda sekali lagi. That's why kita tengok ramai kena scammer, lepas kali kedua kena scam juga. Ya. Ketiga kena scam Dia juga. recycle kan. Recycle je. Okey, baiklah. Seronok juga kita tahu kan, paling Ya. tidak pun untuk pengetahuan kita kan, supaya kita ni lebih berjaga-jaga, berhati-hati juga. Betul. Kadang-kadang kita rasa dah betul dah, kita yakin sangat kan dengan segala tawaran itu, tapi akhirnya kecundang juga, jadi kita mangsa. kata cundang. Sebab kalau kita lihat sekarang ni, saya rasa mulanya masa tempoh PKP tersebut kan, saya rasa ini platform yang dirasakan oleh peruncit, pelabur runcit ni tadi, cara mudah nak dapat duit. Jadi dia mudah dipengaruhi kan Sebab dengan pada peluang masa ini. tu orang tengah desperate. Betul. Ya. Hilang punca pendapatan dan Duit mungkin ada sebagainya. sikit, buat modal Jadi kan. yang scammer ni ambil nampak ada peluang. Jadi dia orang kenakan dan mangsa lah yang paling kesian. Yelah. Sudahlah. Orang kata memang duit tu memang itu je yang tinggal. Lepas tu kena pula lagi tipu kan macam Okey, baik. Cik Farizul, selaku seorang remiser di RHB Investment Bank, kita nak tahu sebenarnya wujud ke tak wujud sebenarnya platform pelaburan yang boleh disertai oleh rakyat marhain tadi kita kata tadi tu? Okey. First sekali kalau yang macam cerita pasal scammer tadi kan, kita sebagai orang biasa kena tahu dulu, kena up to date, kena ada ilmu dengan apa, orang kata nak membezakan dulu antara yang betul dengan yang scammer ni. Okey, macam kalau siapa-siapa nampak iklan di media sosial kan, tak kira lah Facebook ke, YouTube ke, Instagram ke, Twitter ke kan, something yang too good to be truth, orang cakap kan. Dia contohnya macam iklan dia macam ni lah, beberapa contoh, masuk 1,000 nanti esok boleh dapat 10,000. Lepas tu dia cakap confirm untung, tak rugi, takkan rugi. Setiap pelaburan ada risiko. Betul. So tak mungkin confirm untung dan tak mungkin rugi ni. Lepas tu pelaburan ni tak perlu buat apa-apa, goyang kaki, bagi je dekat manager ke apa ke yang uruskan dan semua. Ini yang macam kadang-kadang orang cakap 4D lah, 5D apa kata, duduk diam-diam goyang dapat duit. dapat duit. Diam-diam dapat So duit. ini semua red flag. Red flag sebab kita tahu macam kita mesti ada second thought, kita mesti ada perasaan doubtful. Betul ke ni? Sebab bila kita ada macam ni, so kita berjaga-jaga dan buat check. Buat check balik, cari dekat mana sebenarnya yang perlu kita belajar. Belajar ataupun masuk pelaburan yang betul-betul. So macam mana nak kita dapatkan, orang kata dekat mana pelaburan yang betul tu? First kita check, pastikanlah kalau kata yang investment bank ni, you pergi sendiri jumpa dengan remiser yang berdaftar dekat cawangan investment bank yang terdekat. Okay. Ini salah satu caranya lah. Lepas tu nak check, kita ada badan penyelia, pemantau seperti Bursa Malaysia sendiri ataupun Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. So dekat sini kadang ada list. Maknanya pasaran-pasaran saham yang mana boleh kita laburkan, kita niagakan melalui investment bank ataupun broker-broker yang telah dilantik, maknanya yang secara sah lah. So pergi sendiri directly check. So pasaran dia luas. Saham ada lebih kurang 1,000 lebih kaunter yang kita boleh pilih dan buat. Tapi kena ada ilmu lah. Macam pasaran derivatifnya pula ataupun pasaran hadapan. Orang kata futures crude palm oil ataupun pasaran minyak sawit hadapan pun juga berada di dalam bursa derivatif Malaysia punya produk. So kita kena tahu, kita kena ada regulation yang memantau, maknanya produk-produk pelaburan yang sah ni. So dia kalau kata yang tak sah ni, dia mesti tak ada dalam regulation. Kita check lah macam mana pun semua ada macam beberapa pelaburan yang di luar sana, kalau nak cross check dia labur dekat mana semua tu, kita tak tahu. Dia orang tak akan bagi betul-betul dekat mana dekat mana tempat yang dia laburkan. Itu masalah. Sebab tu kita sendiri sebagai pelabur runcit, kita jangan takut. Kita boleh buat sendiri. Kita kena belajar dan labur sendiri. Maknanya fund tu pun sendiri, deposit tu bukanlah kepada mana-mana account yang kita tak kenal, nama orang, personal dan sebagainya. Directly to the investment bank sendiri ataupun broker-broker yang berdaftar. So maknanya kita tahu fund kita selamat dalam trust yang sepatutnya lah. Ya, okey. So maksudnya juga dekat sini kita kena tahu
pelabur ni dia tak susah, tetapi tidaklah semudah yang Janjikan. oleh skema-skema ni. Janji-janji mana Janji-janji yang mana akhir- yang yang akhirnya orang kelak kata, di akhirnya. Tunggu tibu terus, lepas tu janji bulan dan bintang. Ini semua pun red flag. Kena Okey. jaga-jaga. Cuma di sini nak minta komen sikit bila kita lihat ada juga peningkatan menggunakan selebriti ataupun pempengaruh untuk mempromosikan tawaran pelaburan runcit di media sosial ni, yang akhirnya kita fahamlah tujuannya untuk mendapatkan sokongan selebriti yang tidak bertauliah untuk memberikan nasihat pelaburan ataupun menggunakan selebriti itu untuk bercakap ataupun mempromosikan pelaburan yang berjaya kononnya. Komen sikit. Okay, macam kita tahu selebriti-selebriti ni dia banyak follower, orang yang ternama. So skema-skema ni pandai kadang-kadang menggunakan mereka ini untuk menarik lagi ramai pelabur dia. Tetapi macam kita bagi tahu tadi, you mesti kena cross check juga. Tak kira lah siapa pun yang dibawa, kena cross check, pergi check sendiri pelaburan ni sah ke tak, ada tak dalam list Suruhanjaya Skrin Malaysia, ada tak dalam list Bursa Malaysia, lepas tu dekat mana dia nak deposit duit tu, yang broker yang dipakai tu adakah broker yang sah, adakah broker dalam Malaysia bukannya broker luar negara. Ini semua kena check, sebab list-list ni semua ada di Bursa Malaysia ataupun di Suruhanjaya Skrin Malaysia. Kita boleh check, Kita sendiri boleh semak, kita boleh semak, dan kalau kata tak sure boleh call mereka untuk mendapatkan lebih kepastian lah. So ini cara kita nak double confirm sesuatu. Baik. Ataupun common sense saya cakap, senang ni kita tengok kalau dia menjanjikan bulan dan bintang tu, janganlah cepat-cepat sangat terpengaruh menjadi langit dan bumi kita. Betul. Okey, baik. Jadi sebelum kata kita berakhir, nak tanyakan kepada Cik Wafi, sahabat kita tanya. Jadi saya berminat untuk melabur. Apa perkara pertama yang perlu saya lakukan? Soalan dia. Okey, soalan ni adalah first thing kita kena belajar ilmu dulu lah. Kalau kita nak macam pelaburan, macam FPO, saham, ilmu yang kita perlu ada adalah technical analysis. Which is technical analysis tu kita kena belajar dan kita kena faham. Dari technical analysis tu kita tahu apa risiko kita, bagaimana kita nak jana keuntungan, adakah kita sanggup. Because ramai orang sebenarnya dia ingat belajar technical analysis terus power. Tak. Maksud dia kalau kita belajar ni, kita belajar walaupun kita tak apply, tapi kita dah tahu. So kita tahu ini sesuai untuk kita atau tak. Kalau sesuai kita teruskan, kalau tak sesuai, this is not for us. Because kita tahu pelaburan ni adalah orang panggil apa? Risiko. Okey, jadi penting untuk ambil ilmu terlebih dahulu sebelum nak melangkah lebih jauh lagi lah ke dunia pelaburan ini. Maksudnya cerita kejayaan dalam dunia pelaburan untuk orang-orang yang marhai ni memang betul lah, ada lah. Betul. Tak semualah tipu. Sebenarnya kejayaan tu betul, tak ada masalah. Cuma yang menjadi masalah adalah jangan masuk duit tu dalam akaun personal. Itu yang paling penting. Kalau kita berjanji, contoh orang berjanji dengan kita, okey, masukkan akaun, kalau tengok masuk akaun personal, bukan akaun ni. Nak masuk duit actually kena masuk akaun bank. Bank tu bukan bank nama contoh nama saya lah Wafi. Masuk, saya suruh masuk masuk duit nama aku, tak boleh lah. Kalau nak masuk kena masuk akaun bank lah, macam bank investment katakan pelaburan kan. Kalau belajar technical analysis, okey, bank kita belajar tu belajar akaun company lah kan. Tapi jangan sekali-kali bank in ataupun duit akaun personal. Itu benda paling asas sekali yang asasnya jangan bank in kepada akaun personal. Dan check masukkan duit tu mesti, kalau katakan pelaburan kita trade sendiri, kita pegang duit kita sendiri, masuk akaun bank investment, dan investment mesti ada nama kita. Itu yang betul. Dia link kepada nama kita lah. Link kepada nama kita, bukannya link pada nama tak siapa-siapa dan masuk macam puan masuk duit, masuk ke lain, confirm duit tu dah jihad dia. Iyalah, betul lah tu kan. Bukan duit saya dah jadi duit Cik Wafi. Jadi kena berhati-hati lah. Penting kena ada ilmu ni nak melabur dan sebagainya kan. Dia kalau kita tengok pelaburan yang terbaik sebenarnya dia bukanlah pelaburan yang paling banyak buat duit. Tetapi mesti satu pelaburan yang paling kita faham. Kenapa kita nak kita faham dan kita boleh kontrol, kita boleh kawal dari segi risiko dia, macam mana nak baca cartanya. Kita tahu pasaran nak pergi mana, tapi kena ada ilmu, kena belajar lah. Jadi kita tahu nak entry-nya nak masuknya dekat mana, nak keluarnya dekat mana dan sebagainya. So itu yang paling penting lah bagi saya. Memang dianya memerlukan masa, memerlukan masa, memerlukan usaha, tapi ilmu ni lah yang dapat kita ilmu yang mahal ni lah kita.
Dan ilmu juga akan menyelamatkan kita Betul. sebenarnya. Okey, baik. Jadi kalau kata panjang di waktu ni banyak juga soalan nak tanya ni. Itulah dia. Sebab tengok tengah trending betul. Kan ni dunia pelaburan ni terutama kepada pelabur runcit ini kita lihat. Namun apa pun kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada kedua-dua tetamu kita yang bersama dengan kami dalam program Jendela Fikir waktu ini. Kepada Encik Wafi Azian yang merupakan pakar analisa teknikal keuangan dan juga Encik Ahmad Farizul Babu remiser di RHB Investment Bank kerana bersama-sama dengan kami dalam program Jendela Fikir pada waktu ini. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak. Baik, terus saja dengarkan kami di Bernama Radio. Untuk anda. Ikuti Bernama Radio di Facebook, Twitter dan Instagram. Bernama Radio untuk